Seterusnya kita masuk kepada bagian topik 9, yaitu membina strategi perfungsian keluarga pusat yang kukuh untuk melibatkan keluarga. Yang pertama, keibubapaan cemerlang. Hal ini merupakan memikul tanggung jawab bersama dan menjadi contoh teladan yang baik terhadap kanak-kanak supaya boleh mengikuti contoh teladan yang digambarkan oleh ibu bapa mereka. Yang kedua, mengimbangi kerjaya dan keluarga. Hal ini membagi perhatian atau masa dan tumpuan terhadap kerjaya dan juga keluarga untuk meluangkan masa bersama mereka supaya mereka berasa disayangi. Keselamatan dan kesihatan keluarga ni contohnya menyediakan kediaman dan persekitaran yang selesa, selamat untuk mengelakkan keluarga dari dijangkiti penyakit yang berjangkit ataupun penyakit yang boleh membawa maut lah, dan juga terselamat dari binatang buas serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sekurang-kurangnya bersenamlah 3 kali seminggu ke, dan juga makan yang seimbang. Yang kedua, ekonomi keluarga. Contohnya merancang dan mengurus sumber keuangan dengan bijak bagi mencukupi keperluan sepanjang hayat bersama keluarga. Yang keempat, dasar mesra keluarga. Mengutamakan keluarga dalam perancangan aktiviti yang melibatkan keluarga. Juga perkhidmatan untuk keluarga agar hidup harmoni dan juga aman damai, serta boleh bertolak ansur antara satu sama lain. Contoh Soalan 2, bekerja sama dengan ibu bapa. Ibu bapa perlulah bersikap optimis, tidak kira dalam apa-apa keadaan demi memastikan anak-anak sentiasa berada di landasan yang betul dan seterusnya melahirkan anak yang sentiasa bersikap positif. Sebagai contoh, ibu bapa tidak harus membawa segala masalah yang dihadapi dalam pekerjaan ke dalam rumah dan seterusnya melepaskan tekanan kepada anak-anak. Kedua, ibu bapa dan guru bersedia untuk bekerja sama bagi membantu dalam isu-isu tingkah laku dan bekerja sama ke arah satu pengalaman pembelajaran yang lebih berjaya. Seterusnya adalah subtopik yang ketiga, yaitu panduan keibubapaan. Antara contoh-contoh panduan keibubapaan adalah: pertama, kongsi pengetahuan dengan anak. Anak biasanya akan melihat ibu bapa sebagai idola. Jadi, apa yang ibu bapa suka, mereka akan sama menyukainya. Ibu bapa seharusnya meluangkan lebih masa untuk berbual dan berkongsi pengetahuan dengan anak. Hanya dengan menonton televisyen bersama anak, melancong, makan angin di taman, atau membeli bela di pasar raya, ibu bapa mampu berkongsi berbagai pengetahuan kepada mereka. Yang kedua, beri peluang pada anak untuk membuat keputusan. Apa jua perkara yang melibatkan anak, pastikan ibu bapa berkongsi dengan mereka dan minta mereka membuat keputusan bersama. Untuk melatih mereka menjadi seorang yang berdikari dalam membuat keputusan, mulakan dengan perkara yang mudah. Contohnya, warna baju yang ingin dipakai atau menu makan malam pada hari ini. Anak-anak akan rasa lebih dihargai apabila keputusan mereka diambil kira. Saya akan sambung, yaitu panduan keibubapaan. Yang ketiga yaitu minta maaf ketika membuat salah. Bukan mudah meminta maaf, namun sebagai seorang ibu bapa yang hebat perlulah meminta maaf jika ada kesalahan kepada kanak-kanak. Buanglah rasa ego jauh-jauh dan tanamkan niat ketika mendidik anak-anak. Kita pasti tidak mahu mereka mencontohi kesilapan yang berlaku di antara kita. Oleh itu, kita perlulah mengajar anak-anak untuk sentiasa meminta maaf dengan apa yang telah mereka lakukan, jika apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Oleh sebab itu, sebagai ibu bapa perlulah sentiasa meminta maaf dan memberi contoh kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak menjadi yang lebih baik. Seterusnya ialah yang keempat, elak memberi tekanan kepada kanak-kanak.
Jika keterlaluan dalam memaksa mereka membuat sesuatu yang anak tidak sukai, pasti ada sebab anak tidak suka membuatnya. Seelok-eloknya, cubalah tanyakan kepada mereka kenapa mereka tidak menyukai sesuatu perkara. Coba tawarkan beberapa alternatif untuknya. Sekian, terima kasih. Soalan 1 bab topik 10. Penilaian kaki tangan. Definisi penilaian kaki tangan ialah penilaian dan kajian terhadap prestasi kerja pekerja serta kecakapan profesional pekerja. Tujuan penilaian kaki tangan ialah untuk menilai setiap prestasi pekerja, pengambilan keputusan administrasi seperti seleksi, promosi, retention, demotion, transfer, termination, dan kenaikan gaji sebagai alat motivasikan setiap pekerja. Seterusnya, manfaat penilaian kepada syarikat ialah mengukur prestasi pekerja, tahap pengetahuan, dan kualiti pribadi. Meningkatkan strategi syarikat. Sebuah asas untuk membangunkan motivasi kaki tangan, pembangunan, dan sistem latihan. Manfaat penilaian kepada pekerja ialah dapat menentukan tempat peranan masing-masing pekerja, memahami tugasan dengan lebih baik, dan menerima setiap maklumat balas daripada pengurus, dan dapat juga merancang pembangunan yang lebih banyak. Seterusnya, penilaian program. Penilaian staf membolehkan untuk mengukur prestasi pekerja, kecakapan profesional mereka, perniagaan dan pribadi, dan potensi dalam kaitannya dengan tujuan strategi syarikat. Staf penilaian dalam beberapa bentuk atau lainnya selalu hadir di syarikat. Setiap pengurusan secara rutin mendedahkan pendapatnya tentang prestasi bawahannya, namun lebih sering daripada tidak penilaian ini tidak jelas dan emosional berwarna. Jika dibangunkan dan dilakukan dengan betul, penilaian kaki tangan adalah alat yang berkesan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam prestasi kaki tangan. Penyusunan rancangan pembangunan profesional membina budaya syarikat yang terbentuk dan berhubung berdasarkan kepercayaan dengan pengurusan. Meningkatkan keuntungan perniagaan melalui kaki tangan pengurusan yang lebih baik. Seterusnya soalan 3 yaitu penilaian kekuatan dan keperluan keluarga. Bagi pengenalan, penilaian kekuatan dan keperluan keluarga adalah proses keluarga yang berterusan dan tidak semestinya linear. Ia melibatkan pengumpulan maklumat dengan keluarga tentang rutin harian biasa mereka, kehidupan anak mereka sebagai ahli keluarga, dan penglibatan keluarga dalam komuniti yang lebih besar. Penilaian perkembangan kanak-kanak memberikan asas tahap sekarang, manakala penilaian keluarga mentakrifkan konteks di mana kanak-kanak itu akan membesar, belajar, dan berubah. Kedua-dua set data adalah penting kepada pasukan pelan perkhidmatan keluarga individu yaitu IFSP karena mereka berusaha untuk membina program sokongan dan perkhidmatan yang berguna kepada keluarga. Tujuan penilaian keluarga berpusat di sekitar 3 komponen utama yang secara amnya mengikut urutan logik. Melalui perbualan dan refleksi terpandu, keluarga mengenal pasti kekuatan dan keperluan mereka sendiri. Kekuatan keluarga yang ditentukan sendiri digunakan untuk menguraikan dan mendokumentasikan sumber daya mereka, sokongan dan perkhidmatan yang sudah mereka dapat akses atau digunakan untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, keperluan keluarga yang ditentukan sendiri digunakan untuk merancang hasil intervensi awal yang dapat diukur. Hasil adalah pencapaian dan pencapaian masa depan yang diingini oleh keluarga dan bermakna dalam kehidupan mereka. Hasil yang diingini kemudiannya digunakan untuk membina program perkhidmatan, yaitu diperlukan, tidak diperlukan, atau perkhidmatan lain yang dibiayai awam yang akan dilaksanakan untuk menyokong keluarga
semasa mereka menyokong perkembangan anak mereka. Kekuatan dan keperluan keluarga adalah pusat intervensi awal. Hasil yang diinginkan yang dicipta oleh pasukan IFSP adalah kayu pengukur kejayaan dan kepuasan keluarga yang akan diukur. Yang kedua adalah tanggung jawab penyelaras perhikmatan, yaitu penilaian kekuatan dan keperluan keluarga, di mana penilaian keluarga bukanlah sesuatu yang dilakukan kepada atau pada keluarga, melainkan aktiviti yang dilakukan dengan dan untuk keluarga. Sebagai penyelaras perhikmatan adalah menjadi tanggung jawab Anda untuk berbincang dengan keluarga tentang sebab-sebab melakukan penilaian keluarga dan peranan Anda dalam mengumpulkan maklumat ini. Hal ini adalah peluang pertama Anda sebagai penyelaras perhikmatan untuk mendorong keluarga untuk merenungkan dan menyatukan kekuatan dan keperluan mereka sendiri serta keperluan anak mereka. Tujuan proses ini adalah untuk memberi keyakinan dan keberkesanan kepada keluarga dalam menyokong anak mereka dan diri mereka sendiri. Keprihatinan, keutamaan, dan sumber daya keluarga untuk anak dan keluarga mereka adalah jantung permulaan awal. Seterusnya ialah pengenalan kepada permulaan awal permulaan. Awal adalah program intervensi awal yang dirancang untuk mendukung keluarga kerana mereka memberikan peluang perkembangan untuk bayi atau anak mereka dalam rutin seharian, sehubungan, aktiviti, dan tempat keluarga. Proses yang memulahkan perkongsian antara keluarga dan profesional intervensi awal adalah dalam meneroka perkembangan, keutamaan, dan sumber dalam membangunkan plan individu untuk menyokong kesehatan dan perkembangan anak mereka. Seterusnya ialah kebimbangan. Kebimbangan ialah keperluan, masalah, tekanan, dan atau kebimbangan yang dikenal pasti oleh keluarga sebagai menjejaskan keupayaan mereka untuk memenuhi keperluan perkembangan anak mereka dan fungsi dengan jayanya sebagai sebuah keluarga. Perkembangan juga berkaitan perkara yang mungkin atau yang akan berlaku, bagaimana ia akan dicapai, siapa dan apakah sokongan yang tersedia, dan di mana atau bagaimana untuk mengakses sokongan tersebut. Seterusnya ialah kebimbangan untuk kanak-kanak mungkin termasuk mencegah kemasukan ke hospital semula, menikmati hubungan antara ibu bapa dan anak yang penuh kasih sayang, mempunyai peluang tarik bermain, makan pelbagai makanan dan tekstur, menambah berat badan, masa makan melebihi 2 jam, keperluan komunikasi, bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain untuk mendapatkan mainan, makan makanan bersama keluarga, tidur sepanjang malam, dan akhir sekali kedudukan semasa mandi. Seterusnya saya akan menyambung di topik 10, iaitu penilaian awal dan berterusanlah. Pengalaman dan penilaian pertama Anda dengan keluarga mungkin jauh beza daripada pertemuan berikutnya. Dengan keluarga yang sama, setiap penilaian dengan setiap keluarga adalah pengalaman yang tersendiri, tetapi penilaian adalah proses yang berterusan. Kedua, prosedur pelindungan prosedur, iaitu penilaian keluarga secara sukarelalah. 1. Keluarga mempunyai hak untuk menolak mengambil bahagian atau berkongsi maklumat dalam penilaian keluarga atau bahagian penilaian yang terasa tidak selesa. 2. Maklumat keluarga diperoleh melalui wawancara peribadi dilakukan di lingkungan semula jadi dan dilakukan dalam bahasa pilihan keluarga kecuali hal itu tidak dapat dilakukan oleh keluarga tersebutlah.
Akhir sekali ialah tren dan isu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama ialah kekurangan peralatan bahan bantu mengajar. Akibat pandemik COVID-19 ini menyebabkan guru-guru dan kanak-kanak tidak dapat membuat pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Hal ini menyebabkan guru-guru kekurangan bahan bantu mengajar untuk kanak-kanak. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa perkara seperti kekurangannya kemahiran guru dalam memilih jenis alat bantu mengajar yang sesuai untuk kanak-kanak. Hal ini karena bukan mudah untuk guru membuat bahan bantu mengajar yang dapat menarik minat kanak-kanak, apalagi pembelajaran secara atas talian. Oleh sebab itu, bahan bantu mengajar yang kurang menyebabkan kanak-kanak sukar untuk memahami apa yang guru-guru berikan kepada kanak-kanak, menyebabkan mereka tidak menunjukkan sebarang reaksi minat dan sukar mendapat kerjasama daripada kanak-kanak. Yang kedua ialah kanak-kanak lebih terdedah dengan teknologi, yaitu gadget. Ramai ibu bapa yang sibuk bekerja dengan pekerjaan dan sibuk dengan pekerjaan rumah, sehinggalah ibu bapa membiarkan kanak-kanak bermain dengan gadget. Hal ini menyebabkan kanak-kanak malas untuk fokus dalam pelajaran, dan kanak-kanak lebih memilih bermain gadget daripada belajar. Oleh sebab itu, ramai kanak-kanak pendidikan awal pada masa kini lebih terdedah dengan teknologi tinggi seperti gadget. Kanak-kanak yang berumur 1 tahun sudah mulai mengenal gadget karena sikap ibu bapa yang lalai sehingga membiarkan kanak-kanak bermain gadget tanpa had. Akhir sekali ialah celik huruf. Semua tadika dan taska di seluruh negara akibat COVID-19 sangat memberi kesan kepada kanak-kanak pendidikan awal karena ramai kanak-kanak yang tidak boleh membaca dan mengenal huruf dengan betul, menyebabkan guru-guru perlulah bekerja dengan lebih keras dan memberi waktu yang banyak kepada kanak-kanak. Semasa menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian, sangat sukar bagi guru untuk mengajar karena sukar bagi guru untuk menarik minat kanak-kanak dalam pelajaran. Oleh itu, ramai kanak-kanak yang memasuki darjah 1 dengan masalah tidak mengenal huruf dengan betul dan tidak dapat memahami pembelajaran yang diajar oleh guru. Itu saja daripada saya, Nur Fazila binti Dudu. Sekian, terima kasih.